binatang yang lain daripada anjing dan babi atau anak daripada keduanya. Najis anjing, mani anjing, babi dan keturunan dia, ataupun yang berkacuk dengan dia, kambing dengan babi, kambing dengan anjing misalnya, semua tu tak ada maaf, tu najis mughalazah. Ya, najis mughalazah hukum dia, tu tak ada suci lagi dah sampai kiamat pun tak ada sucian. Itu makna mani. Melainkan mani lain daripada anjing dan babi dan keturunan dia. Mana mani manusia dan semua itu tidak, hukum ni tidak najis. Kemudian tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras. Tadi dia kata apa? Cair. Ya. Kemudian benda tu lembut. Ya. Jadi tidak jadi najis kalau benda tu keras. Dia makan apa dia? Buah cempedak. Kan? Nak cepat kenyang dia telan biji-biji ni. Jadi bila dia buang air, keluar biji cempedak, tafsil tengok. Kalau biji cempedak tu keras, tak ada berubah ke macam biasa. Sekikir kalau ditanam tumbuh, maka hukum biji cempedak tu mutanajis, dia bukan najis. Beza najis dengan mutanajis lain. Mutanajis benda tu boleh disucikan. Kita basuh dia bersih. Kemudian pergi gebus balik, boleh makan balik. Nak? Tak nak tu. Tuan-tuan sanggup tak sanggup tu soal lain. Kalau dia keluar tadi, tuan-tuan tekan biji cempedak tu dah benyik lembik, tu hukum dia najis. Bila najis tak boleh dibasuh. Najis tidak boleh disucikan. Ya, dia tetap najis. Air kencing kita proses sampai bersih macam anjing ni pun tetap dia najis. Najis tak boleh disuci. Kalau air kumbahan lain, air longkang tu kumbahan kan, air tu asalnya air bersih. Bila dah dikumbah dia jadi mutanajis, dia proses balik bersih, cukup 2 kolak, hukum dia suci balik, boleh ambil semayang. Tuan-tuan geli tu saat lain. Ya, beza antara mutanajis dengan najis. Najis tidak boleh disucikan, adapun mutanajis dia boleh disucikan. Dan dalam bab buyuk atau babul bai', mutanajis sah akad jual beli, adapun najis tak sah akad jual beli. Ya, sebab baju-baju second hand kita beli tu kan, baju bandel tu, kerana kan bersih pun kan, tak masalah kurap mana pakai tu. Ya, kita pun beli, maka kita basuh, boleh pakai tak? Boleh. Sah tak akad jual beli? Sah. Sebab apa? Imkan tuhur, dia boleh disucikan. Ya, kalau dia beli najis tak boleh kan. Dia buka 10 ekar tanah, tanam sayur, dia pergi jumpa apik Cina, beli tai ayam 3 lori. Apik saya beli dia tai ayam 3 lori dengan harga 300. Apik kata mana boleh, ini najis tu, tak boleh akad. Apik lagi andal dia. Ya, najis tak boleh jual beli, tak sah. Ya, maka kita bayar duit dah, itu bukan akad jual beli. Itu masalah kita kos saja. Yes, kos pembiayaan dia angkat lori apa semua tu, kau upah dia, bayar upah je lah, bukan atas akad di najis tu. Saya belilah tai ayam ini dengan harga selori 300, tak sah. Ya, benda najis tidak sah akad jual beli. Kalau benda mutanajis sah, sebab dia boleh disucikan. Kita basuh dia bersih balik. Contoh yang hari-hari tuan-tuan buat, hari-hari toki dia ada sini, tahu ayam. Bila tuan beli ayam, pergi proses ayam, dia sembelih, dia masuk, dia butau, tengok air dalam tu penuh berkarat hitam kan, dia mesin kan, masih digebus tu. Ya, dia gebus tu, air tu hukum kan, air tu najis tu, air tu air mutanajis. Pertama dia cukup 2 kolak dalam dia punya kawar kan, dia punya tempat gebus piuk tu. Ya, kemudian berubah tak? Berubah, ada di hitam ni, kuah sotong ni berubah. Jadi ayam tu hukum dia apa tu? Mutanajis. Ayam tu hukum dia mutanajis. Maka kita akan jual beli sah hukum dia, sebab boleh dibersihkan balik basuh bersih lah. Kecuali kalau digendam, dibasuh dengan garam, tu tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau gebus dengan garam, maka najis tu akan meresap dalam daging.
Ya, jadi kita tak kebun garang, kebun itu je kita basuh, okey, suci. Balikkan basuh, boleh lah nak masak kari apa pun. Ya. Makna kalau dia, maknanya mutan najis, sah jawab dia. Kalau dia ain najis, tak boleh. Itu beza dia. Tengok. Tidak termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras. Seperti biji-bijian sekira-kira ditanam, dia tumbuh. Biji cempedak ni kan, kita tanam balik, tumbuh cempedak tu. Jadi hukum dia apa? Dia bukan najis. Cuma dia dipanggil apa? Mutanajis. Apa makna mutanajis? Benda yang ternajis. Dia asal benda suci tapi dia ternajis. Bila benda ternajis, dia imkan, dia boleh disucikan. Kita basuh balik, dia bersih lah. Ya? Jadi pun cempedak keras kan, dia basuh-basuh, bersih balik, gebuh balik. Kan? Dia makan boleh jawab. Habis. Demikian juga cacing. Kan? Cacing keluar daripada kemaluan dia. Ya, hukum cacing dia apa? Hukum cacing tu tidak najis. Kalau dia bertembung najis dalam perut tu, ini hukum dia mutanajis dia. Mana dia kalau basuh dia bersih lah. Tu ni. Cuma kena najis saja. Habis kena najis dia panggil apa tu? Mutanajisun. Tu baca dia. Mutanajisun. Mana benda yang ternajis. Dia tu bersih tapi dia ternajis. Itu beza dia tu. Bila ternajis dia boleh dibersihkan. Kalau najis tak boleh bersihkan. Dia ambil tahi dibasuh sampai kiamat tak bersih. Tetap nama dia tahi kan. Tu. Air kencing diproses sampai kiamat pun tak akan bersih sebab dia ada asal najis. Mana mutanajis, mana benda yang ternajis boleh dibersihkan dengan dicuci. Tetapi batu atau keluar dari seorang yang disebut sakit karang, itu najis. Sebab batu karang tu adalah najis asli dia. Dia asal dia najis, kemudian batu tu telah mendap, dia jadi keras. Jadi hukum dia adalah najis. Bila najis batu karang tak boleh kita nak sucikan. Ya, dia tetap najis. Kerana ia berkumpul daripada air kencing. Ya, air kencing hukum dia najis. Jadi dia keras batu karang, tak boleh lah. Manakala benda yang keluar dari lubang yang lain daripada kubur dan dubur, lain daripada kemaluan depan dan belakang, hukumnya suci melainkan muntah. Ya, muntah mana? Muntah yang keluar daripada maidah, daripada puatan. Kalau muntah keluar daripada celah ni sikit tu apa, dia tak masuk dalam. Tu. Melainkan muntah dan air liur, tapi air liur yang dah basi. Dia ada liur tak basi. Dia keluar celah gigi tu tak basi ni. Dia bila keluar daripada dalam tu warna dia dah lain dah. Warna kuning, bau busuk. Tu hukum dia najis hukum dia. Dan keluar daripada dalam tembuni makanan maidah, dan warnanya pula kuning, dan baunya pula busuk. Kedua-duanya itu hukum apa? Najis. Bila najis tak boleh disuci. Ingat tu, benda yang boleh disuci mutanajis, benda yang ternajis. Bila dia najis tak boleh disucikan sama sekali. Habis tu. Kemudian cara menyucikan, cara menyucikan mestilah dicucur air. Jaga ni orang perempuan kena ambil perhatian sebab dia banyak duduk kat dapur membuat jenis pembasuhan. Disilap basuhkan, laki makan, laki semayang pun pening tak usyuk. Rupa bini tak belajar pekah. Kena pekahkan bini tu biar dia ngaji pekah. Tu. Jadi kita dalam basuhan menggunakan air. Bila air dia ada dua jenis. Satu dia panggil ma'ul warid, satu lagi ma'ul maurud. Ma'ul warid mana air yang datang atas najis. Dia ada kuwatud daf'i, kekuatan menolak najis. Kalau ma'ul maurud, air yang didatangi. Ya, kita letak satu besin baju, kan? Letak satu besin air. Tak cukup 2 kolah. Kita ambil baju kotor, kita gendam, habis semua sekali. Dengan air dia najis. Ya, maka lepas tu dia sidai baju, habis. Jawab baju dia tidak suci syar'an, pada syarak. Pada syarak tak suci lagi. Ya. Maka dia bawa pergi semayang. Untuk semayang tak berubah, semayang tak berubah. Rupa kat basuh tu tak kena lagi dah. Ya. Kita basuh bilik air, kan? Bilik air tempat kita pijak-pijak. Kadang-kadang getah-getah dia lepak je bawah tu. Kat bawah tu. Dia getah, selalu getah tu dah mutanajis hukum ni. Kita pun pegang, habis tangan kita najis.
Kan kita pegang pula tawul mandi, habis tawul mandi kita muntah najis. Ya, jaga tuan tu. Pekang jaga betul tu. Kita basuh ikan. Tetap tangan kita ada darah ikan kan. Kita pegang kepala paip muntah najis. Kalau kita nak pegang balik kena cucur bersihkan tu. Ni tak dia pakai pegang. Ini masalah. Dan tua kadang kita tengok dia basuh tak lulus. Ya, kadang kain tangan dia basah pergi pegang hana, pegang sini kasut kotor, lepas tu pergi angkat baju ke ampai lah. Alah mai. Baju tu lepak dah kena dia, benda kaedah dia mujawazah bila basah sama basah atau basah satu kering satu. Kalau kering sama kering boleh ihtimal. Ya, kering sama kering dia tak ada mujawazah, dia tak berjangkit. Kalau salah satu basah ni kan, kain tu tangan basah, pergi pegang sana, pegang sini dah kotor, pergi pegang pula baju pula bawa semayang, habis kan. Kita semayang dalam keadaan baju kita tu ada menanggung muntah najis. Sebab orang bila basuh ni nak menjalani pembasuhan, kita tanya dia kenal tak hukum air? Air mutlak dia kenal tak? Air mujawir kenal mutahharrik? Kalau tanya pun tak lepas, dia membasuh, sedangkan dia sendiri tak tahu alat hukum pembasuhan, hukum air dia tak tahu. Salah. Kita pun pakai aku semayang mana apa tak wasyok, gua kat kain dah slet, kat kain dah sangkut, kat basuhan dah sangkut, tubuh pekah belum masuk dalam kalbi lagi. Ya, tu jangan jaga tuan buat pekah kena jaga, jangan tak mengaji. Tu. Habis. Kemudian benda-benda lain yang najis. Najis yang lain ada banyak. Ya, bagaimana berikut. Dia satu lagi masalah kadang suara datang kan. Dia letak selipar dekat sana, lepas tu dia jenjik kaki kat atas lantai. Habis dipijak ni benda tak? Atas lantai tempat kotor tu kan, dah muntah najis kaki. Lepas tu kan naik atas surau. Habis atas surau kali. Berat kerja. Ya. Kadang basuh kaki pun tak reti. Kan? Dia basuh kaki, dia buka selipan. Lepas tu basuh kaki dia basah, pakai selipan tu balik 2 kali 5. Dia kena basuh kaki, selipan getar kita, kasut tu berbasuh betul-betul biar lalu kena air, baru dia bersih. Ini kita basuh, lepas tu sarung balik selipan tu apa rupa, super je kan. Najis hukmi masalah kita tak clear. Kalau najis air ni nampak, ni masalah najis hukmi, pada hukum dia najis, tapi kita basuh tak kena, bukan buat semayang masalah tu ya. Pergi surau berpuluh tahun basuh kaki pun tak reti. Fiqah tak mengaji fiqah tu masalah kan. Allah, budak-budak jagalah ni. Budak kau pergi surau pergi masjid jaga tu. Kadang-kadang dia belajar lagi, dia pergi ke bawah. Dia kan tak belajar pun, habis dah cabur, mau naik balik ke surau. Wallah, pening balik kita tuan. Ya. Kadang kita teropong surau, kita lagi jauh teropong dia punya lantai tu, berdaki kan. Ya. Ada setengah surau pula dia suruh dia letak tempat basuh kat dalam, naik dengan kaki-kaki tak bersih, basuh kat dalam, lepas tu turun balik tempat tu. Orang nak buat tempat basuh biar dia luar, ambil semayang wuduk biarkan luar, dah basuh siap bersih pun masa sendiri ni masuk dulu, lepas tu basuh kat dalam, tu pijak balik tempat tu balik. Macam-macam kan. Pekah pun sini kadang bab tahara tak lulus, masalah ya. Guna benda-benda yang najis, tengok najis yang lain ada banyak. Bagian dia berikut, tengok pertama darah ya, nanah, darah tahu kan, darah bukan bakau darah lain tu tak nampak. Darah dia terbakau. Kemudian nanah tahu kan, yang kuning tu busuk. Danor tahu, kalau orang mati biasa pecah perut tu danor lah. Atau kita maknanya kalau kita buat kerja, dia tak biasa buat kerja, dia buat kerja keras pegang cangkul, melembung tanah, tangan dia meletup kan. Kemudian duduk lama, ada air dalam tu. Tengok, kalau air tu kita cocok keluar, tak ada bau, okey. Kalau ada bau kuning dah busuk, itu panggil danur. Hukum dia najis. Dan susu binatang yang tak boleh dimakan. Susu binatang yang tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Jangan tak boleh makan. Binatang semua boleh makan. Tak makan mati. Kan kita tak boleh makan dia. Kucing misalnya tu kan. Jadi susu dia tu apa hukum? Najis. Arak najis. Tiap-tiap benda yang cair memabukkan, ya, tidak beku atau keras. Kalau beku lain bab, ya, walaupun dia mabuk. Dada, ganja kan, mabuk tak?
mabuk kan. Haram tak hisap? Haram. Tapi dia najis tak? Dia tak najis sebab dia bukan benda cair. Anjing, itu maklum. Babi, kemudian kacukkan dia. Banyak kan dia orang kacuk anjing dengan kambing kan, telinga panjang kan. Dulu kat kedai dia orang hambat daripada Thailand masuk satu berapa lori kan. Dia cek rupanya anjing tu dia senyawakan. Dia ambil air benih anjing, dia suntik kat kambing. Besar-besar tinggi, kadang muka dia macam anjing pun dia. Buat korban lah. Wah, kacau je. Ada jaga. Kalau tahu hukum dia apa tu, sama hukum najis mughalazah hukum dia. Agak jauh beli pun tak sah. Yang macam-macam tu kan dia orang kapi kan, dia tahu dia sebuat dia. Dan lagi segala bangkai semuanya najis. Apa makna bangkai? Binatang yang mati tidak disembelih, satu. Haiwan makul, ayam, lembu mati kena langgar, hukum dia bangkai. Atau binatang yang memang tak boleh makan pada asal, kita tak boleh makan dia, biawak kan, apa nama, ular, itu semua dia tak boleh makan. Itu bila dia mati, hukum dia bangkai, sama ada besar atau kecil. Kecil semut kan, nyamuk, itu semua dipanggil bangkai. Semuanya adalah najis kecuali bangkai manusia. Bangkai panggil itu mayat lah. Kalau orang kafir kita panggil bangkai, kita panggil mayat. Jadi maknanya apa? Tidak najis. Ikan tak najis. Kalau ikan kena sembelih, jenuh nak sembelih. Ikan tak ada. Dia mati pun dia makan. Dan belalang. Pernah makan belalang? Pernah makan belalang, pergi masjid tanah. Belalang kunyit tu kan dia masak lemak sedap. Jadi mana tiga benda ni maknanya tidak najis. Tidak najis. Tidak najis pada mana? Pada makan. Kita makan. Kalau kita tanggung tak boleh. Ikan mati, dalam perut dia ada tai kan, kita pergi tanggung masuk dalam koci semayang, tak sah semayang. Sebab apa? Dalam dia tu ada najis. Dia kata tak najis tu nisbah pada makan. Maknanya ketika bersih-bersih boleh dah makan. Termasuk dia. Habis. Kemudian bahagian najis. Najis itu pula dibagi pada tiga bahagi. Pertama dipanggil mukhaffafah, najis yang ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki, perempuan tak masuk. Yang di bawah umur 2 tahun. Kemudian yang belum makan makanan secara mengenyangkan, melainkan misap susu saja, tidak ada yang lain. Disusah ibu dia 2 tahun tu, maka dipanggil najis tu mukhaffafah, najis yang ringan. Cara dia kalau dikeringkan, kita genjis satu air je ke tinggi, lepas tu dah cukup, tak payah mengalir pun tak apa. Dia ambil tisu, serapkan, kemudian percikkan air atas bekas najis kencing kanak-kanak yang laki-laki yang bawah umur 2 tahun yang tidak makan melainkan susu ibu dia. Tu je. Cara menyucikan dia apa? Boleh pakai recikkan air saja rata-rata pada tempat kena najis itu. Setelah diperah, syarat dia kena hisap dululah. Jangan atas itu dengan air banyak tu campur air tak boleh. Kita serap, kalau pakai tisu ke apa, kita lap, dia kering bekas itu, kita genjis, cukup. Dan dibuang airnya dulu, iaitulah memadai, dengan tidak payah dijirus atau dicucur air itu atasnya. Jadi maknanya apa? Kalau lain daripada ini kena cucur, air kena cucur. Mana air duduk atas, maknanya benda yang basuh tadi al-maghsul mesti di bawah. Sebab hukum fiqh kita Syafi'i, air ada air datang, ada air yang didatangi. Air datang dipanggil ma'ul warid. Adapun maurud, air yang menanti. Maka kalau air menanti, maka mesti sukatan dia 2 kolah dan tidak berubah bau, rasa dan warna. Bau dia tidak najis. Dalam sungai misalnya, atau dalam kolah besar, kita celupkan pakaian kita tadi, kemudian kita angkat, air tak ada ubah apa-apa, maka hukum dia suci tak apa. Kalau tak sampai 2 kolah, jangan. Bahadis kata iza balagal ma' qullatain lam yahmil habas. Air bila sampai sukatan 2 kolah, dia tak menanggung najis. Mafhum mukhalafah, kalau tak sampai 2 kolah, dia menanggung najis. Satu beldi tak sampai 2 kolah. Kalau sukatan sekarang ni bau ialah 230 liter. 230 liter atau sampai 2 kolah. Jadi kalau jatuh apa dalam dia, tengok berubah tak. Kalau tak berubah bau warna rasa, maka hukum dia suci lagi air, tak ada masalah. Dia boleh menanggung najis dan boleh menghilangkan najis. Habis.
Cara menyucikan boleh direnjis saja ya, tak payah kita jus. Satu. Yang kedua, najis mughallazah, najis yang berat, iaitu anjing, babi dan anak kacukan dia. Sama ada dikacuk dengan kambing ke apa, tak kira lah ya. Jika seorang terkena anggotanya atau pakaiannya dengan darah binatang itu, atau tahinya, atau kencingnya, atau air liurnya, atau badannya yang basah, barikai basah tu. Kalau anjing tadi kering, dia lendat, kita pun kering, tak ada hal ya. Kalau kita basah atau dia basah, atau ada mujawazah, disangkut, maka cara menyucikan adalah dibasuh 7 kali. Lepas tu dia kata, seorang dia kata babi pergi masuk kebun dia kan, babi pergi sodok kebun-kebun dia kan, ambil makanan. Macam mana hukum tu? Kita boleh ihtimal. Kalau tak nak basuh, kita ihtimal kata babi tu dalam keadaan dia kering ya, kering, pokok kita pun kering, tak ada salah ya. Tapi kalau kita nampak babi masuk musim hujan, tu tak ada ihtimal. Babi basah, barang tu pun basah, pokok basah ya. Jadi maknanya kita kena jagalah itu. Mana tadi? Baru ni ada seorang tanya, anjing masuk dalam masjid. Anjing masuk dalam masjid. Sebab orang tak datang masjid, anjing masuk. Macam mana kapit kata? Boleh ihtimal tak? Kalau boleh ihtimal, mana boleh kita tanggungkan dia kering sama kering, okey. Tapi kalau nampak dia masuk tu musim hujan, atau tengah hujan basah lagi, tu tak boleh ihtimal lah. Mesti basah, mesti najis. Kena basuh lah kapit tu dan ni. Kalau makna boleh ihtimal, tak ada masalah. Kalau kata kering sama kering, okey. Najis berat apa? Najis anjing, babi dan anak kecokan dia. Jika seorang terkena anggotanya atau pakaiannya ya dengan darah binatang tersebut, atau tahinya, atau kencingnya, atau air liurnya di badannya yang basah, maka cara mencuci adalah dibasuh 7 kali ya. Setelah hilangkan air dia dulu ya. Air najis tu tengok dah tak ada dah, kita dah buang-buang semua dengan kayu apa kita tucukkan, jangan pegang tangan, ke tangan kita pula kena sama pula. Ambil kayu tutup semua kan, buang kan. Dengan jirus yang pertama ya, tambah air 6 kali jirus. Mana kita basuh tadi jirus yang pertama apa tu? Tambah 6 kali. Jirus pertama kita buang najis semua tu. Kalau dibuang najis lah, kaki satu. Kemudian jirus 6 kali, masukkan tanah satu daripada 7 jirus itu air yang bercampur dengan tanah ya, bercampur dengan tanah. Dalam hadis dia kata apa? Tuhuru ina'i ahadikum iza waliga fihi alqab an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Tu hadis bawah tu ada. Tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bekas salah satu kamu, iza waliga atau wulira boleh baca, majhul, bila dijilat padanya al-kalb oleh anjing, ayaghsilahu, bau membasuh ia, sab'a marat 7 kali, ulahunna biturab ya. Yang pertama tu ada satu dia dengan masuklah tanah biturab ya, tanah yang suci mana. Itu cara menyucikan dia. Tapi jaga jangan terpercik ya. Jaga tu kalau basuh tempat tempat yang dalam sikit lah, tempat dalam panggil longkang kan, cucur baik-baik. Jangan cucur sap dia mengecik sini pula, yang sini pula kena 6 kali legang. Ya, dia mengecik kat kain kita pula kena legang. Yang bagi dia mengecik tu betul-betul bergalur batu tu. Jangan pakai simbah. Dia basuh pertama dia simbah, pakai paip, habis mengecik sana sini kain-kain. Semua tu kena sama balik legang. Ya, kena jaga tu. Kena bergalur tu slow ya, bagi dia keluar betul-betul. Ya. Jangan bagi percikan tu. Baik semayam gitu juga tuan ni. Dalam biasa bagikan petang raya kan. Petang raya kalau berlaku setengah orang tu dia ajak buka rumah dia kan. Last buka kan. Habis semayam maghrib kan ambil air kat paip bawah. Paip bawah tu kan kat tanah kotor banyak. Kat tanah kan ada selalu apa? Dia pun buka paip. Air tu pun bawah kena mengecik kain. Habis. Dah kain pula muntah najis bawa pergi semayam. Dia tak bergalur benda ni kan. Buat taharan ke tak bergalur berat gitu. Ya, kan di sini kalau tak settle lagi buat taharah pun dia kait. Semayang kita semayang tak jadi. Ya. Tu yang aku semayang tak berubah sebab sini dah sangkut. Belum bagian kalbi lagi kan. Bagi jasad luar tak lepas gini. Tengok tu. Salah satu bercampur tanah dan ratakan di mana tempat kena najis itu. Ya, hatta jika
dikuncahkan benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh yang berarus atau 7 kali, ya, kincah nasaya suci lah ia. Air lepas hujan, kan? Jadi air tu naik macam air susu pun. Hukum dia apa tu? Suci tu. Jadi kita tadi kena kencing, ya, tempat kencing anjing ke, jadi kita bercelup air dalam tu, air tu tolak. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah. Satu juria tu sup dia tolak 1, 2, 3. Ya. Dengan syarat maknanya apa? Air tu luaslah tempat dia, ya. Jangan air tu tempat tak cukup, air kolam kecil kan habis tu najis semua tak jadi. Ya, kalau sungai besar kita tahan je. Ataupun kalau sungai besar tu air tak bergerak, kita celupkan kaki kita kocakkan 1, 2, 3, 4 sampai 7 kali dah. Dengan cara air tu dah tertanah lepas hujan kan. Kalau tidak, kita siru air tanah dulu. Dia tanah tu sat, lepas tu kita masuk dalam sungai ke apa, kita kocak 1, 2, 3 sampai 6 kali, maka cukuplah. Dengan tadi sekali atas kan, 7. Itu kalau kita tak, kita nak kuncah mana kita kocakkan dalam air yang 2 kolah. Yang mana kita masuk pun tak berubah luas tempat dia kan. Tu boleh macam tu. Jangan masuk dalam besin. Tak cukup 2 kolah kita masuk air besin Nabi muntah najis sekarang. Jadi air najis mughallaza pula. Itu najis apa? Mughallaza, yang berat. Sebab dia berat dia basuh 7 kali, ya. Yang ketiga, najis mutawassitah. Najis yang lain daripada mukhaffafah dan mu'laman, najis pertengahan, ya. Telah nyata di atas tadi 2 dah. Cara menyucikan dia, jika ada ain, disebut najis ainiyah. Ada nampak dia punya ain, ya, ketulan, dan dia nampaklah benda najis. Hendak dia hilangkan ain dulu, tai, buang tai itu, bersihkan dulu. Dan segala sifatnya, iaitulah rasa, bau, warna, ya. Sehingga kita gosok tak ada rasa apa lagi, warna pun dah tak nampak, bau pun dah hilang, ya. Maka hukum dia suci bila kita lalukan air tadi. Ini tak syarat berapa kali, kita lalu cucur dia hilang je cukup tu. Dia telah dibasuh didapati tidak hilang rasa dia tak hilang, misal seperti pahit, wah ni kena rasa rumah atau kasap, ya. Kalau kasap ni rasa dengan tangan, dia berasa lagi air itu kan, tak boleh hilang. Nah, saya tidak dimaafkan, bahkan hendaklah dibasuh lagi hingga hilang rasa itu. Setelah itu jika tidak hilang juga, melainkan dengan dipotong, baru dimaaf. Di samping peringkat dipotong. Mana kalau kita terasa lagi, kita bubuk klorok, hilang, hantar klorok dulu. Ya, kalau tak hilang juga, melainkan kena kerat, barulah dimaafkan. Ya, sampai peringkat tu baru dimaaf. Satu. Ada pun bahu ciuman tu, bukan bau batang bau gitu. Ataupun warna. Tadi rasa, yang ni bau lah, dan warna. Jika telah dibasuh dan digosok 3 kali, tidak hilang hukumnya, dimaafkan. Bau dengan warna, kan? Dia makan petai, kan? Jadi buang air kecil tu, basuh dah 3 kali dah, lain macam bau ni. Sengal hidung, kan? Itu dimaafkan. Banyak bau klorok lagi bagus, bau klorok. Tapi yang keras sikit tadi apa? Rasa. Rasa tu sampai peringkat kena gunting, baru dimaaf. Yang sini warna dan bau. Kalau dia tanya 3 kali sabun dah, tak hilang ke bau, tak hilang warna dia, maka dimaaf, dikira bersih juga. Maka jika najis itu sudah tiada ain, dia punya apa, jirim dia tak ada ain dia, dan tiada lagi sifat, disebut najis hukmiyah. Seperti air kencing yang sudah kering. Dia tidur malam, tiba-tiba anak kecil dia kencing kat kain dia, kan? Ya, dia rasa panas. Dia nak bangun pula malas, kan? Dia pun tertidur. Besok pagi bangun, kain sudah kering. Jadi kain hukum dia apa? Najis tu hukmiyah. Najis pada hukum. Ain tak nampak, ya. Najis benda tu tak nampak, dia kering. Itu dia panggil najis hukmiyah. Seperti air kencing yang sudah kering pada kain dan hilang sifatnya, memadai dengan dicucur air pada tempat yang kena najis. Ingat ya, dicucur tu.
kena air datang ke atas. Jangan digendam. Kalau digendam, air syarat kena lebih 2 kolah. 2 kolah ke atas. Ya, kalau digendam dalam besin, habis. Ni banyak orang dulu pakai. Kan? Dia letak di besin, digendam dalam tu. Lepas tu perah, buang, ambil air lain, celup lagi. Habis air tu muntah najis. Ya, lepas tu dia cium lah. Hingga terbau kebersihannya. Wah, tu ustazah di dalam Toshiba. Dia mengaji dengan Toshiba, Philip, senior tu Tok Guru dia. Mana tak babas lagi. Ya, hingga terbau kebersihan. Bau sini tengok tuan-tuan, 3 sifat kena hilang. Bau, warna dan rasa. Jadi dia cucur, air tu lalu, maka hukum dia bau suci. Ya, Allah. Ada pun dia panggil arak apabila telah jadi cuka, dia panggil khal. Dengan sendiri, makna tidak ada campuran lain, hukumnya suci. Jangan dia bawa bumbu bahan lain, tak boleh. Ya. Ni arak dulu, bukan arak sekarang, tak boleh. Arak dulu, dia panggil asil, perahan. Dia perahnya buah unap, buah anggur tu kan. Maka perahan itu ditapis, kemudian dia diperam. Ya. Jadi satu tangkap peringkat, dia akan menggila. Dia menggelegak. Artinya dia panggil arak. Ya. Kemudian dia geda balik, dia khal. Itu yang dia makan khal kan. Jadi makna ketika dia menggila tu, kalau kita minum, kepala kita pun high. Itu high. High ho. Itu ketika itu arak. Nama dia arak. Maka ketika itu hukum dia najis. Tiba-tiba dia berhenti balik. Dengan syarat jangan dimasukkan satu benda pun. Kalau masuk dalam tu ganting selai, habis. Masa dia menggila tu hukum dia najis. Kita masukkan ganting, maka ganting tu hukum dia mutanajis. Bila arak tu jadi cuka, ganting tu menajiskan dia. Nampak? Sebab tu kena clear tu, jangan ada apa-apa. Bersih betul. Dia lega balik, lepas dia menggila, dia lega balik, dia khal. Maka boleh makan balik. Ya, jadi maknanya jadi suci tu anak peringkat. Ada dengan basuh, ada dengan taghayyur, dia berubah. Yang ni dia berubah ni. Daripada arak jadi apa? Jadi khal. Ya. Arak apabila telah jadi cuka dengan sendiri, maknanya dia jangan diusahakan dimasuk ubat ke apa, jangan. Suci dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya. Sebab kalau masuk benda lain, benda tu akan menajiskan dia. Ya. Jika ada benda yang lain dalamnya, nasai tidak suci. Masa dia tak tapis dengan ganting-ganting sekali diperam. Bila dia menggila je, ganting jadi muntah najis. Sebab menggila dia diarak. Bila arak hukum dia najis. Jadi dia menajiskan ganting dalam kayu dalam tu. Bila dia tukar balik khal, patut dia suci, tapi ganting tu ada dan muntah najis, ganting tu menajiskan dia pula. Tengok bekah ni. Dengan syarat tidak dimasukkan. Sebab dia kata jangan masukkan benda lain, dia bersih betul, clear, tapis betul. Jika ada benda lain dalamnya, nasaya tidak suci. Sebab apa? Dia akan ternajis dengan benda tu balik. Apabila suci cuka yang telah bertukar daripada arak itu, maka tempatnya ikut sama suci. Ini dimaafkan. Kalau nak ikut kaedah sini, bila kita peram dalam balang kan, atau dalam botol ke bekas, bila dia menggila, hukum dia najis. Habis tempat tu najis tak? Jadi najis tu lagi tu. Tapi bila disuci balik, maka tu dimaafkan. Dia kata mala budda min, benda yang tak dapat tidak. Habis nak takung ke mana? Takkan nak perang atas angin begitu je. Jadi maknanya dia takung, maka tu dimaafkan. Ya, sebab tu di tafsir sini kalau orang tanya, habis bekas tu bila kena menggila, bekas tu dah najis, dia suci balik, takkan bekas tu najis ke balik? Tak. Itu maknanya dimaafkan. Ya, benda dia panggil la budda min, benda yang tak dapat tidak daripada dia. Itu dimaafkan syarak. Hukum dia suci. Dia benda syarat, kadang-kadang kita tak boleh nak buat apa, dia maaf. Kalau boleh, tak boleh. Sebab tu dia kata air berubah dengan benda yang terkaya daripada dia. Ada beza dalam fiqh kan? Dah lepas sebab tu. Benda yang terkaya daripada dia, benda yang tak terkaya. Air pun ada kaya miskin ke? Benda terkaya mana apa? Benda yang tak terkaya, mana benda yang tak dapat terlepas daripada dia. Contoh, tanah dalam perigi. Bila kata hujan turun, tak dapat tidak, dia tak lepas daripada tanah. Macam air tu berubah tak? Berubah, dia merah. Tu mana benda tak terkaya, benda tak boleh tidak. Kalau benda terkaya daripada dia, tak perlu pada kita boleh kawal. Macam teh, Milo, susu.
Air satu jap bersih, kita saja masukkan susu dalam kocak, habis lah. Jadi hilang dia punya apa? Tuhur dia, maknanya hilang dia punya apa? Kemutlakan. Dia suci boleh minum, tapi dia tak boleh digunakan untuk membasuh, mencuci balik. Dia satu taraf dia jatuh. Ya, jadi daripada tahur dia dituhur. Kalau tahur, ta baca dengan nasab, suci lagi menyucikan. Kalau baca dengan dhammah, tuhur dia suci saja. Batu wa anzalna minas sama'i ma'an, ta baca dengan bagi atas. Wa anzalna minas sama', kami turunkan daripada langit ma'an, air. Mana air hujan tu? Apa sifat dia? Tahura, suci lagi menyucikan. Mana tahu? Tu dia baca dengan nasab, tahur. Kalau tuhur dia suci saja. Ya, bila suci dia boleh minum, tapi tak boleh nak menyucikan. Ya, jangan basuh baju dengan air teh lah. Itu beza nak kata terkaya. Sinilah maksud dia. Peringatan cara membasuh tiap-tiap yang kena najis. Tengok ni. Yang diiktiraf oleh syarak, bukan dalam TV iktiraf. Ialah dengan dicucur, mana air kena lalu ke atas, tu. Atau didiruskan air yang suci ke atas benda yang dibasuh. Orang sebelah utara panggil apa? Kata air lalu. Ada orang utara? Tak ada kan? Semua orang selatan ni. Mana lalukan air. Meskipun sekali lalu, jika tidak diperbuat, begitu umpamanya dicelupkan benda tu, yang kena najis ke dalam air yang sedikit mana kurang 2 kuala, seperti dalam besin ni banyak berlaku, dia pakai celup-celup je kan. Basuh pinggan kat kedai makan macam kalau mamak basuh, dia pakai apa? Dia celup dalam tu kan, sedap. Kalau kita takdirkan pinggan tu tak ada najis, okey lah, sebab berkesan makanan dia tak najis, okey lagi. Tapi kalau pinggan tu ada najis, habis basuh macam tu tak lulus kan. Basuh pinggan dia pakai celup-celup je kan. Dia kalau basuh-basuh makan kat bawah jaga tu, dia pakai celup-celup. Ya, kita kena apa? Sembuh dengan air, lalukan air. Ke pinggan tu ada najis lah, kita kena buat gitu. Kalau tak ada najis, kita yakin kadang nak hilangkan bekas dia, tak ada masalah. Dicelup benda yang kena najis ke dalam air yang sedikit, misal seperti besin atau periuk kan, yang telah ada air menanti. Mana air itu dipanggil didatangi, ma'ul maurud, air yang didatangi. Kalau datang tu air tu warid, dia datang. Warid benda datang kan? Ada warid panggil. Mana air yang menanti dalamnya, walaupun air itu mutlak, sebab tak cukup 2 kuala. Kalau benda yang datang tu ada najis, maka air yang menanti tu jadi najis. Itu bahaya tu. Walaupun beberapa kali celuplah berapa celup, beberapa kali pun, hukum dia tetap tak suci pada syarak. Kalau sekiranya air yang menanti tak cukup 2 kuala, berarti kena cucuk hukumnya. Ya, tidak suci juga hukum dia. Hal ini mustahak diambil perhatian. Pakaian kita nak pakai pada semayang, kalau sini tak settle, bagaimana disemayang dengan pakaian mutanajis, maka hakikat semayang dia tak sah. Ya, jaga ni. Kerana banyak berlaku di kedai-kedai makan, tengok tu, dan di warung-warung dan sebagainya, orang membasuh daging yang berdarah, ya, dan ikan atau sebagainya pakai celup-celup saja. Nampak? Dia ambil ikan tu, dia celup dalam tu, diangkat. Ikan tu ada darah, dia celup dalam besin. Hukum besin tu mutanajis, air tu akan dia habis. Lepas tu pergi goreng, makanlah ikan mutanajis. Patut aku zikir tak speed tak datang, rupanya makan mutanajis dan pun kau tu. Ya, ikan kena basuh betul-betul dan kena cucurkan air, buka ikan tu betul sedap baru letak. Ya, ini dia letak, dia gosok dalam. Ya, jadi air tu mutanajis, ikan mutanajis. Lepas tu dia pun sawang, dia pun genjing. Sapulah garam dengan kunyit, dia pun makan dia macam ya, malah nak ibadat. Apa? Tak belajar kan. Dia kena belajar tuan-tuan. Isteri-isteri tu beritahu. Ya, sebab kita nak makan dia masak. Kalau dia masak macam tu, saya pandai masak, bukan pandai masak, hukum masak segi syariat. Betul tak? Kalau air pun tak kenal, mutanajis pun tak kenal, sukatan air pun tak kenal, macam mana tuan? Ini masalah. Ya, kita yang menanggung. Dia masak, kita telan, kita pening. Puas aku sikit-sikit tak naik lah. Sikit tak naik. Rupa kat situ dah slack. Ya, jaga tu. Pakaian begitu juga, dia basuh. Kena check. Ajar dia basuh. Ya. Ni kadang-kadang tengok dia punya apa?
Getar-getar bakal lepak kat bawah. Getar tu kena basuh, kita cuci lah dulu, lalukan air. Dia nak pegang kepala pipe tu, kadang-kadang kan benda kotor simbal lah sikit dulu, kena berhalus tentang benda ni. Ya. Tak dihalusi dia, salah pakai lanyak aja. Banyak sebab, antara kita kadang-kadang rohani kita pump sangkut, kadang-kadang di pekah kita sangkut. Habis tu cara dia kena lalukan air. Jadi air dia apa hukum? Basuh dua tadi, maurud dengan warid. Mana air yang datang dia panggil warid, air yang didatangi dia panggil maurud. Ya. Kalau air yang dia menanti, syarat dia kena ada 2 kolah. Kalau 2 besin tak cukup 2 kolah. 2 kolah kiraan sekarang 230 liter. Kalau 2 kolah, barang yang kena basuh datang kat dia, dia tak berubah bau warna rasa, okey. Ya, kalau dia berubah, habis sendan. Terceluk dia, hitam bau dia, ya, atau bau dan sebagainya, itu habis dia najis. Ya, habis. Sebab ni kena jaga betul tuan-tuan ni. Buat pakaian, buat makanan, sebab kita nak buat semayang, buat ibadat. Kemudian bersugi menggosok gigi. Habis dah tu ya. Masalah ke-8, bersugi maknanya apa? Menyucikan atau membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan alat seperti berus gigi. Ya, mekar kelapa. Tahu? Kelapa tu kena sisik, ambil. Balik ambil kelapa. Puan tu makan batang kelapa. Dia syarat dia nak hilangkan benda tu kesat. Benda syarat dia benda tu kesat boleh menghilangkan akan daki-daki pada gigi. Tak gigi tu lah. Kelapa atau sabut kan. Dia satu cerita dulu kan, Tuan Guru cerita lah, dia orang tu nak pergi menikah tapi tak usuk gigi, gigi kuning, alamak, pening kepala pegawai syarah nak bawa. Jadi orang nak usuk gigi tak nak usuk. Tak ada orang buat satu helah, suruh dia bagi, dia pun tak rasa makan tebu kan. Dia makan sedap, ni apa tebu cara makan kafiat dia cerita kafiat makan tebu, kunyah kena gosok sini, bau sedap begini. Dia pun gosok hilang tak gigi. Macam-macam tu, dia tak nak usuk gigi, pelik juga kan. Kemudian kayu arak, bukan arak tu, arak tu kayu sugi, itulah siwak yang kita pakai tu kan. Dan sebagainya. Hukum dia apa? Sunnatun, sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Barang diberikan pahala ganjaran besar bila kita buat, tapi tidak diazab kalau tinggal. Itu makna sunat. Pada tiap-tiap hal. Ya, tengok hal dia. Lebih-lebih lagi kuat muakkad sunatnya terkala hendak membaca Quran, hendak sembahyang, itu lebih kuat. Ya. Kemudian terkala berubah bau mulut, bangun tidur semua tu, ya, terkala baru bangun daripada tidur, ini semua tempat-tempat yang paling kuat dituntut. Kemudian terkala gigi jadi kuning, terkala hendak tidur, terkala hendak mengambil air sembahyang, bersih ni Islam tu. Banyak tempat usuk gigi ni. Terkala hendak membaca hadis, ya, terkala hendak berzikir sunat. Terkala hendak masuk Kaabah, terkala hendak masuk ke rumah lepas berjalan, terkala hendak bersetubuh, terkala hendak perut lapar, sebab perut lapar kadang hawa dia naik kan, atau dahaga, kecuali pada bulan puasa tu ada keistimewaan lain. Terkala hendak mati menurut cerita supaya senang keluar roh. Ya. Kalau macam tu kita sugikan orang yang nazak, insya-Allah mudah-mudahan roh dia keluar mudah. Terkala hendak musafir, terkala balik dari musafir dan lain-lain. Banyak tu kelakuan. Maknanya kelakuan ni banyaknya tagayur, mulut dia akan berubah. Jadi oleh kerana itu sugi menghilangkan bau. Itu yang yang dikendaki. Kecuali tidak sunat bersugi lepas gelincir matahari. Mana masuk zuhur? Masuk gelincir matahari masuk zuhur sehingga masuk matahari, sehingga masuk maghrib. Siapa ni? Bagi orang yang puasa, ya. Malahan makruh kalau dia bersegi waktu, nak bersegi waktu siang, waktu sebelum zuhur, ya. Kena bersegi pada masa itu sama ada puasa fardu atau sunat, hukum dia sama aja. Ya, itulah apa? Ini pendapat jamhur kebanyakan, tidak ijma' ni. Ya, pendapat kebanyakan jamhur ulama fiqh mazhab Syafi'i berpegang pada hadis Bukhari Muslim, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ya, la khulufu famis shaim, berubahnya bau orang, mulut orang yang berpuasa tu, itu atyab, lebih wangi di sisi Allah Ta'ala, daripada bau minyak wangi yang bernama miskiman kasturi. Dalam hadis yang lain membayangkan bau-bau mulut yang dimaksudkan itu ialah bau yang di sebelah petang. Mafhumnya kalau sudah bau itu datang wangi, eloklah dikekalkan dan jangan dihilangkan. Itu maknanya. Jadi maknanya apa?
Bau mulut tu ada istimewa khas. Kecuali Imam Nawawi. Imam Nawawi tak ada hadin tak tersangkut paut dia tu. Hadin cerita berbau mulut tak kira bau mana pun. Kita hilangkan tak ada masalah dia kata. Ya, kita gosok gigi nak ceritakan kelebihan puasa. Itu kata Imam Nawawi, kalau nak bersunyi tak ada hal. Lepas zuhur boleh. Tapi jamhur tak. Majoriti ulama katakan sebelum zuhur. Lepas zuhur makruh. Tapi Imam Nawawi ada. Tapi Imam Nawawi berpendapat tidak makruh bersugi bagi orang yang puasa, sama ada di sebelah pagi atau sebelah petang. Sebab apa? Yang ada kerana hadis ini memuji orang yang berpuasa je dia tu. Tak ada kait pun dengan sugi. Kata dia. Tidak menunjuk kepada tegahan. Jadi barang siapa hendak bersugi sebelah petang lepas zuhur dalam masa berpuasa, kenalah berpegang pada pendapat Imam Nawawi. Mana taklid pendapat Imam Nawawi. Maka hukum sini bagi hukum apa? Hukum ijtihadi. Ya, kalau sunat pun sunat ijtihadi, kalau wajib pun wajib ijtihad. Ya. Kemudian sunat bersugi dengan tangan kanan. Mulakan sebelah kanan mulut, digosok kepada langit-langit. Ya, mulut pelan-pelan, yang tanya kuat-kuat. Kemudian digosok atas gusi, gigi dan lidah dia. Supaya biasanya kepastian kalau kita lidah kita asah dulu, ya, lembut. Fadilat kelebihan bersugi banyak. Setengah daripadanya 2 rakaat semayang bersugi lebih afdal daripada 70 rakaat tidak bersugi. Besar tuan ni. Kita lalu sak 70 rakaat tak sama kan. Lebih afdal. Itu besar. Bersugi itu selain daripada menyucikan kotor-kotoran di mulut, di celah-celah gigi, ia membawa kepada keredaan Allah Ta'ala, ya, mencerdikkan akal. Ya, orang bersugi ni akan dicergas, mencerahkan mata. Ya. Jangan pula orang mata pakai sepit mata rasa tak usuk gigi lah. Kau ni tak usuk gigi sebab aku pakai sepit mata. Akan tukar sakit lain pula. Tapi maknanya apa? Mencerahkan mata dia. Dan melambatkan tumbuh uban rambut. Awet muda panggil. Wah, hari-hari gosok. Dan mengurangkan bongkok. Ya. Dia kalau itu insya-Allah tak ada bongkok jalan. Ya, insya-Allah tak kena bongkok sabut. Atau sakit pinggang. Ini ubat dia. Banyak sugi. Sugi yang afdal, sugi ikut sunnah asal pakai kayu tu. Tu asli. Ya, kalau kita pakai baru gigi ni bolehlah dapat dia punya apa? Hikmah dia menghilangkan kekotoran daki je lah. Tapi nak asli betul pakai yang tu. Kayu arak tu pun dia orang buat saintis buat kajian pun ada kelebihan banyak. Ya, bila kita pakai tu air liur pakai kayu tu dia menyebabkan penghadaman dalam mudah. Ya. Dia ahli sains orang kafir ni banyak apa yang dia Islam dia buat kajian. Terang semua tepat. Cuma kerana degil tak masuk Islam. Ya, banyak dia buat kajian. Kemudian menggandakan pahala sebagian di atas dan mengingatkan 2 kalimah syahadat ketika nak mati. Ini paling besar ni. Paling besar sini apa? Mati dia mudah mengucap kalimah la ilaha illallah. Ni. Habis. Kemudian sebagian seorang itu tidak terdaya, hendaklah bersugi di masa-masa yang tersebut itu, hendaklah ia bersugi sekurang-kurangnya sekali sehari. Itu paling kurang, ya. Dan gunakan kitab-kitab lain digunakan sugi mesti alat yang infisal, maknanya ayat yang bercerai pada kita. Kalau kita gosok gigi dengan tangan kita, itu makna tak dapat fadilat sebab dia benda yang berhubung. Ya, tangan boleh kan dia kesat kan. Kau tunggu jam Abdul Wahid tak ada, kalau pakai baju ni je dia ambil syarat sebab nak ambil fadilat semayang 70 kan. Ya, dia pakai baju ni. Mualim maju haid lalu kita tengok kena sembahyang dia terlupa bawa kayu kan. Kadang-kadang dia gosok macam tu je. Kan ambil fadilat. Dia mesti benda bercerai, baju cerai. Tangan tak boleh, kecuali kalau tangan kawan boleh pinjam kejap. You pinjam I punya, betul I pinjam you punya lah. Entah pinjam mana, nak pinjam entah. Aduh, habis kena babul istinja wallahu alam.